Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sangat bersyukur dengan peluang yang telah diberikan dan ruang masa yang ada yang telah membantu saya untuk dapat menyiapkan pertama buku saya ini, Benteng dari Neraka dan Laluan ke Syurga, dan juga ini lagi satu, iaitu pendekatan ulumul hadis dalam menangani salah faham terhadap sunnah. Buku ini adalah karya bersama dengan sahabat saya Dr. Khadir Ahmad untuk para pembaca sekalian. Buku pertama saya ini adalah menjelaskan di antara laluan yang perlu diambil kesempatan oleh setiap Muslim dalam rangka kita untuk menempatkan diri kita ke syurga Allah SWT. Ya. Di mana dalam karya ini saya telah menyenaraikan 72 item, ya, yang merupakan benteng dan sekaligus menjadi laluan untuk melayakkan seseorang dengan izin Allah, ya. Tak boleh dah elak juga dengan izin Allah, sebab masuknya kita ke syurga adalah dengan rahmat daripada Allah Taala. Apabila kita mengerjakan, dia menjadi sebab untuk melayakkan seseorang itu dengan izin Allah untuk dimasukkan ke syurga Allah SWT. Jadi dalam kesempatan ini saya merayu mana-mana sahabat yang berhajat untuk mendapatkan kedua-dua buku ini, supaya dapat menghubungi pejabat Persatuan Ulama Malaysia dan berhubung terus dengan rakan-rakan yang bersedia untuk melayani tuan-tuan semua. Mudah-mudahan dua karya ini menjadi jariah saya dan juga sahabat saya Dr. Khadir Ahmad di saat saya akan menghadap Allah Ta'ala dan menghadap Allah SWT nanti, terus mendapat reward yang berterusan hasil daripada ilmu yang dimanfaatkan oleh semua sahabat-sahabat semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupakanlah segala persengketaan, hubungkan kembali tali persaudaraan. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan kita kepada hari yang ke-22 daripada Ramadan, yang mana kita berharap sepanjang daripada awal Ramadan sehinggalah ke saat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita ganjaran yang terbaik atas apa yang telah kita lakukan daripada amalan-amalan yang dituntut sepanjang Ramadan ini secara khususnya, dan mengurniakan kepada kita keampunan serta menyediakan bagi kita ruang untuk kita dapatkan syurganya yang tertinggi selain daripada dibebaskan daripada azab api neraka. Apabila kita menyebutkan tentang Ramadan, antara bicara yang pasti tidak akan dipisahkan daripada bicara Ramadan tak lain tak bukan iaitulah bicara berkenaan tentang Ramadan ini pasti akan dikaitkan dengan Al-Quran. Bulan yang telah diturunkan padanya Al-Quran seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat 185 ini, bulan Ramadan ialah bulan yang telah diturunkan Al-Quran padanya, di mana ianya bertindak sebagai petunjuk bagi umat manusia dan juga menerangkan apa-apa yang menjadi petunjuk dan juga membezakan di antara kebenaran dan juga kebatilan, antara yang benar dan juga salah. Inilah bulan yang Allah turunkan padanya Al-Quran sebagai menunjukkan kemuliaan waktu dan ketika yang sedang kita berada di dalamnya pada waktu ini. Lalu bila mana kita berbicara berkenaan tentang Ramadan, apa yang suka kita bawakan juga sebagai peringatan untuk bersama-sama kita hayati dan kita ingatkan diri kita berkenaan tentangnya, tak lain tak bukan ialah berkenaan tentang Al-Quranul Karim. Satu ketika dahulu, ketika mana Al-Quran didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat baginda dalam usia baginda lebih kurang usianya 40 tahun di waktu itu, maka dikala itulah turunnya Jibril untuk menyampaikan Al-Quran buat kali pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa yang kita kenali sebagai penurunan wahyu kali pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan bermula daripada situlah Nabi sallallahu alaihi wasallam berterusan menerima Al-Quran untuk tempoh sekitar 23 tahun lamanya, itulah hayat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah hayat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan amanah kerasulan kepada baginda, antaranya untuk menyampaikan isi kandungan Al-Quran yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan umat akhir zaman ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Al-Quran yang telah didatangkan kepada baginda inilah baginda menyampaikan kepada umatnya, tidak ditinggalkan barang satu pun daripada apa yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan baginda telah menunaikan amanahnya seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Kata Allah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah disampaikan kepada kamu, yang telah diturunkan kepada kamu daripada Al-Quran. Nabi SAW menyampaikan Al-Quran kepada umat manusia dengan segala pesan yang telah Allah pesan kepada umatnya ini, dengan perintah dan juga larangannya, dengan nasihat dan juga pedoman, dengan peringatan dan juga petunjuk. Kesemuanya telah disampaikan oleh Nabi SAW. Lalu mereka yang menerimanya, beriman dengannya, beramal dengan apa yang telah diturunkan, bagi mereka itu kelebihan-kelebihan yang sangat banyak yang seperti mana telah dijelaskan oleh baginda Nabi dalam hadis yang pelbagai. Antaranya yang disebutkan berkenaan tentang kelebihan mereka yang membacanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah kalian akan Al-Quran
Sesungguhnya Al-Quran yang kita baca ini bukan sekadar sesuatu yang hanya akan bermanfaat untuk kita di dunia ini. Bahkan ianya akan memberikan manfaat sehinggalah ke hari akhirat nanti sebagai pemberi syafaat kepada mereka yang sentiasa mendampinginya untuk membaca isi-isi kandungannya ini. Begitulah juga dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Antaranya Al-Quran ini, ianya juga ditentukan bagi kita sesuatu yang akan menentukan kedudukan kita pada sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, iaitu dalam syurga. Apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu sabdanya, Nabi menyatakan yuqalu li ahli al-Quran yaumal qiyamah, akan dikatakan kepada ahli-ahli Al-Quran pada hari kiamat kelak, Iqra, bacalah akan kamu, warqa, dan naikilah tangga-tangga kemuliaan, iaitulah tangga-tangga yang akan membawa kita ke syurga yang lebih tinggi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan alunkanlah Al-Quran seperti mana kamu mengalunkannya di dunia satu ketika dahulu. Fa inna akhira manzilatak, sesungguhnya kedudukan kamu dalam syurga nanti ianya akan ditentukan oleh inda akhiri ayatin taqra'uha, ketika mana terhentinya ayat yang terakhir yang kamu baca. Banyak lagi kelebihan yang telah disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga apa yang kita temui dalam bicara Al-Quran itu sendiri, membuatkan masing-masing ataupun kita semua berharap untuk menjadi ahli Al-Quran, mereka yang mendapat jolokan dan juga panggilan pada hari akhirat sebagai ahli Al-Quran, untuk kita beroleh kemuliaan-kemuliaan seperti mana yang telah dinyatakan sebentar tadi. Namun untuk mendapat julukan ataupun gelaran sebagai ahli Al-Quran ini, tuan-tuan juga puan-puan sekalian, ia bukanlah semudah dengan kita meletakkan pada diri kita jenama ataupun julukan tersebut. Contohnya kita membaca beberapa ayat, terus kita menyatakan sayalah ahli Al-Quran tersebut. Cukup dengan kita memahami beberapa ayat-ayatnya, maka kita kata kitalah ahli Al-Quran tersebut. Maka inilah yang kita nak bicarakan pada petang ini insya-Allah. Pada hari ini insya-Allah. Untuk menyatakan bahawasanya untuk nak mendapatkan julukan sehingga dipanggil di hadapan Allah untuk diberikan kemuliaan pada hari akhirat nanti sebagai ahli Al-Quran, ianya sememangnya memerlukan kepada kita untuk menepati ciri-cirinya ataupun dalam bahasanya berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Itulah merupakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana ketika mana ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah yang dikatakan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aisyah dengan mudahnya menjawab, andai kata kalian hendak mengetahui tentang akhlak Nabi, ana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi. Cukup dengan kita melihat apakah yang telah Al-Quran sampaikan daripada panduan maupun larangannya, perintah maupun larangannya, keseluruhan yang diperlukan untuk menjadikan diri kita hamba Allah seperti mana yang telah termuat dalam Al-Quran, itulah yang telah dipenuhi aspirasinya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga baginda benar-benar menjadi contoh teladan untuk seluruh umat bagi kita menuruti jejak langkahnya. Dan kita ketahui bahawasanya apa yang telah didatangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat akhir zaman tidak lain tidak bukan ialah supaya baginda menyempurnakan akan akhlak manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja pengutusanku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak lain tidak bukan adalah bertujuan untuk menyempurnakan akan kemuliaan-kemuliaan akhlak pada diri manusia, yang sebelum daripada itu kita pernah melihat saat ketika mana manusia dilanda dengan kejahilan yang teramat dahsyat. Pada ketika itu tidak ada nilaian akhlak dalam diri manusia, sehinggalah Allah mengutuskan Nabi, Allah menurunkan bersama-samanya Al-Quran untuk dijadikan sebagai panduan bagaimanakah untuk berakhlak dengan akhlak yang sebenar, sehinggalah mudah-mudahan kita mencapai tahap yang paling tinggi daripada akhlak, iaitulah berakhlak dengan akhlak ahli Al-Quran. Maka pada saat ini kita nak cuba bicarakan bagaimanakah kita nak mendapatkan ataupun nak menjadikan diri kita sebagai ahli Al-Quran yang sebenar. Bermula daripada sifat yang pertama yang perlu ada pada ahli Al-Quran, iaitulah sifat ikhlas dalam menjalani kehidupan
terutamanya kehidupan dengan Al-Quran. Pada bacaan mereka, pada usaha mereka dengan Al-Quran, pastikan ianya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti mana yang biasa kita lakukan saban waktu dalam salat kita. Di luar salat kita, kita menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, amal ibadahku, hidupku dan matiku tidak ada yang lain. Hatta pada saat kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, ia bukan untuk menarik perhatian sesiapa untuk mendengar kelunakan suara yang kita lontarkan ketika mana kita membaca Al-Quran. Bukanlah kita membaca Al-Quran memperdengarkan kepada orang lain saat kita menjadi imam ataupun yang lain-lain daripadanya. Tujuannya supaya kita mendapat habuan-habuan dunia. Sebaliknya yang kita harapkan daripada bacaan Al-Quran, yang pertamanya adalah redha daripada Allah. Yang kita harapkan ialah rahmat daripadanya. Seperti mana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Allah menyatakan, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Dan bila mana dibacakan kepada kamu akan Al-Quran, hendaklah kamu diam, hendaklah kamu dengar dan juga diam yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kamu dirahmati. Mereka yang mendengar Al-Quran sahaja telah pun menjemput akan rahmat daripada Allah. Ini kan pula yang membacanya. Ini kan pula yang mengharapkan ganjaran daripada sisi Allah. Mudah-mudahan keikhlasan inilah yang akan membawa kita ke tahap yang lebih tinggi dan mengelakkan daripada kita dicampakkan ke dalam neraka akibat daripada ketidakikhlasan tersebut. Seperti mana yang pernah diceritakan oleh Nabi SAW. Kisah 3 manusia yang awal-awal dipanggil oleh Allah untuk diberikan hisab, diberikan perkiraan terhadap amalan mereka. Ada yang pertama, bahawasanya yang pertama ini merupakan orang yang mati syahid. Di dunia kelihatannya begitu, tetapi setelah daripada diperiksa oleh Allah, didapati bahawasanya pengorbanannya sehingga nyawanya itu hanya dibuat bukan kerana Allah, lalu dikembalikan kepadanya amal dan dicampakkan dirinya ke dalam neraka. Begitulah juga dengan mereka yang berilmu, begitulah juga dengan yang dermawan yang dikisahkan dalam hadis tersebut. Kesemua daripada mereka setelah diperjelaskan apa yang di dalam hati mereka tatkala mana mereka melakukan amalan-amalan tersebut, akhirnya menyebabkan ketiga-tiganya tercampak dalam neraka. Mudah-mudahan kita bukan orang yang begitu. Mudah-mudahan kita tidak dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kelihatannya di dunia kita hidup dengan Al-Quran, baca dengan Al-Quran, tapi sayang kerana hilangnya nilai yang utama dan pertama ini, iaitu melakukannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah akhirnya na'udzubillahi min dzalik mencampakkan kita disebabkan oleh amal yang tidak ikhlas tersebut. Menjadi keperluan bagi mereka yang beramal dengan Al-Quran, yang ingin menjadi ahli Al-Quran yang sebenar, meletakkan ikhlas sebagai tonggak yang utama dalam kehidupan mereka. Yang kedua, antara keperluan untuk menempatkan diri kita dalam kalangan ahli Al-Quran yang sebenar, hendaklah kita bukan takat mereka yang membaca akan Al-Quran, memahami akan isi kandungannya, mempelajari akan tuntutan-tuntutannya sama ada perintah ataupun larangannya, tetapi hendaklah kita menjadi orang yang beramal dengan Al-Quran itu sendiri. Kerana kita tahu, kita yang kebiasaannya bila mana memiliki Al-Quran, sering dijemput untuk menyampaikan pesan-pesan, tazkirah-tazkirah, ceramah-ceramah yang bersangkutan dengan isi kandungan Al-Quran. Antara yang dibimbangi oleh kita sebenarnya, apa yang kita lontarkan di mulut ini bukan hakikat sebenar diri kita yang beramal dengannya. Seperti mana yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat kedua surah As-Saff, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kamu menyatakan sesuatu yang kamu tidak mengerjakan akannya? Kabura maqtan 'indallah. Sangat besar kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. An taqulu ma la taf'alun. Untuk kamu menuturkan sesuatu perkara sedangkan kamu tidak melakukannya. Lantaran itulah kalau kita melihat bagaimana peringatan-peringatan dan contoh teladan yang telah ditunjukkan oleh generasi yang telah mendahului kita dengan kebaikan. Contohnya para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim. Begitu juga dengan salafus salih. Mereka ini adalah merupakan contoh manusia yang bukan takat membaca akan Al-Quran, menerima Al-Quran
dalam bentuk kefahaman ataupun pengetahuan. Sebaliknya mereka adalah insan yang sentiasa mendampingi Al-Quran dalam bentuk amalan yang sebenar dalam kehidupan mereka. Sehinggalah kalau kita melihat antara pesan-pesan yang pernah ditinggalkan oleh mereka, seperti mana yang telah diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam bicaranya berkenaan tentang peringatan bagi mereka yang memikul Al-Quran dalam diri mereka. Mereka yang nak hidup dengan Al-Quran mestilah memiliki sifat-sifat ataupun akhlak-akhlak yang sebegini seperti mana yang disarankan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Mas'ud, "Yanbaghi li hamilil Quran ay ya'rifa bilailihi idan nasi naimun." Mereka yang memikul akan Al-Quran dalam dada-dada mereka, mereka yang membawa Al-Quran dalam kehidupan mereka ini, hendaklah mereka terdiri daripada insan-insan yang mengetahui berkenaan tentang bagaimanakah mereka perlu menghidupkan malam-malam mereka dengan amal ibadah, ketika mana manusia lain mungkin lebih bersenang-senang untuk tidur di atas tilam-tilam mereka. Begitu juga mereka juga perlu mengetahui bagaimanakah mereka perlu memperlakukan siang mereka ketika mana insan lain lebih suka untuk berbuka pada hari-hari yang biasa. Maka orang-orang yang hendak hidup dengan Al-Quran hendaklah membiasakan diri mereka untuk berpuasa pada siang harinya dengan puasa-puasa sunat seperti mana yang telah disyariatkan. Mereka juga perlu mengetahui masa bilakah mereka perlu menzahirkan kesedihan-kesedihan mereka ketika mana manusia tenggelam dalam kegembiraan-kegembiraan mereka, sedangkan mereka tak kala mana mereka hidup dengan Al-Quran, mereka mengetahui bahawasanya banyak lagi amanah-amanah Al-Quran yang belum tertunai hasil daripada pembacaan mereka terhadap isi kandungannya. Mereka juga perlu tahu bagaimana untuk mengalirkan air mata di saat manusia mungkin tenggelam dalam hilai tawa mereka. Mereka juga perlu untuk mengetahui bagaimanakah untuk mendiamkan diri mereka saat manusia itu tenggelam dalam bual bicara yang tidak diperlukan pun sebenarnya. Sebaliknya ianya diisi dengan lawak jenaka ataupun diisi dengan perkara-perkara yang membuang masa semata-mata. Begitu juga mereka perlu untuk mengetahui bagaimanakah untuk menghadirkan khusyuk dalam jiwa mereka ketika mana manusia yang lain mungkin tenggelam dalam kesombongan, dalam ketinggian diri mereka akibat daripada nikmat-nikmat Allah yang sekian banyak, dan sepatutnya mereka yang ada Al-Quran dalam diri mereka, kata Ibnu Mas'ud, mereka juga tak sepatutnya menjadi orang yang hanya membaca Al-Quran semata-mata pembacaan ibarat bacaan yang kering tanpa makna. Begitulah juga mereka juga tak sepatutnya menjadi orang yang lalai leka dalam kehidupan mereka. Sebaliknya Al-Quran yang dibaca itulah sentiasa memberikan peringatan demi peringatan untuk hidup yang sementara ini menanti saat yang akan mereka dibangkitkan semula pada hari akhirat kelak. Dan tidaklah mereka itu menjadi orang yang terlalu lantang suka marah sana marah sini. Sebaliknya mereka adalah merupakan penutur-penutur yang baik hasil daripada didikan Al-Quran, dan tidaklah mereka itu terlalu berkeras pada sesuatu yang tidak perlu pun sebenarnya mereka berkeras dengannya. Sebaliknya adanya sifat tolak ansur yang banyak hasil daripada didikan Al-Quran pada tempat-tempat yang sepatutnya. Ini yang telah dibiasakan oleh para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, hasil daripada didikan Nabi SAW kepada mereka dengan Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiganya, antara yang menjadi keperluan bagi mereka yang ingin hidup dengan Al-Quran ini tidak lain tidak bukan iaitulah mereka mestilah membaca Al-Quran itu bukan semata-mata pembacaan di mulut. Sebaliknya mereka perlu untuk menjadikan Al-Quran yang dibaca itu dihadirkan bersama-samanya hati-hati mereka, iaitulah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana disebutkan oleh Allah berkenaan tentang sifat orang yang beriman yang sebenar-benarnya dalam firman-Nya pada suratul Anfal ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Apa kata Allah? Hanya saja orang-orang yang beriman itu mereka yang bila mana
disebut diingatkan mereka tentang Allah Subhanahu wa taala, maka gemetar hati mereka. Gemetar hati-hati mereka ini dengan mendengar nama Allah. Bila mana dibacakan akan ayat-ayat Al-Quran, ianya bukan sesuatu yang hanya menjadi penyedap telinga mereka untuk mendengarnya semata-mata, ataupun telinga orang lain untuk mendengarnya, tetapi ianya adalah sesuatu yang membangkitkan keimanan mereka, sehingga bertambahnya iman mereka, dan kepada Tuhan mereka sahajalah mereka bergantung harap, tidak kepada yang lain daripadanya. Inilah perkara yang perlu untuk menjadi perkara yang utama dalam kehidupan orang-orang yang hendak mendapat julukan ahli Al-Quran, iaitulah hidup mereka dengan Al-Quran itu dengan keyakinan, dengan keimanan yang benar, tak kala mana mereka melontarkan ayat-ayat tersebut keluar daripada mulut mereka. Inilah juga yang perlu untuk kita ingatkan sama-sama sepanjang kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang mulia ini sebagai salah satu daripada ibadat yang kita bangunkan Ramadan ini dengannya. Seperti mana yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW, man qama Ramadana imanan wahtisaba. Bukan takat membangunkan Ramadan itu dengan kita kata sekadar tradisinya, tetapi mereka membangunkannya dengan iman yang sebenar, dengan keyakinan bahawasanya adanya ganjaran yang benar daripada sisi Allah, dan mereka benar-benar mengharapkan hanya saja itu, bukan yang lain daripadanya. Ghafira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan dengan tindakan yang sedemikian ianya akan mengundang keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, mereka yang hendak hidup sebagai ahli Al-Quran hendaklah sentiasa menyibukkan diri mereka dengan tilawatul Quran, tidak yang lain daripadanya. Tidak dengan gosip dan juga rumus, tidak dengan berita-berita yang tidak diketahui puncanya, tidak dengan sesuatu yang sia-sia, apatah lagi dengan sesuatu yang mendatangkan dosa wal'iyadzubillah, yang berupa maksiat-maksiat sama ada yang kecil maupun yang besar, na'udzubillahi min dzalik. Apa yang dapat kita dengar daripada ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, hadis yang marfu' daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan juga dia telah menghasankan akan hadis ini, meskipun ada sebahagian daripada ulama hadis yang lain memiliki persoalan ataupun permasalahan terhadap hadis ini, namun apa yang diterima oleh mereka yang menerimanya daripada ungkapan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, man syaghalahu dhikri an mas'alati a'taituhu afdalu ma u'tiya as-sa'ilin. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, yang dimarfu'kan kepada Nabi, yang telah dirafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingati akanku, berzikir mengingati akanku, kata Allah, daripada meminta daripada yang lain-lain daripadanya, tak sempat nak buat benda lain, tak sempat hatta nak berdoa pun tak sempat, tapi sibuk untuk berzikir, dan zikir yang paling baik kata para ulama, afdalul zikri, iaitulah kita membaca akan Al-Quranil Karim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini, aku akan berikan kepadanya apa yang terbaik daripada apa yang diberikan kepada sekalian mereka yang bermohon sekalian permohonan yang lain. Apa yang kita dapat daripada apa yang baru diungkapkan ini, salah satu jalan untuk kita mendapatkan yang terbaik daripada permintaan-permintaan kita dalam doa-doa kita kepada Allah adalah menerusi memperbanyakkan tilawatul Quranil Karim. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita membaca Al-Quranil Karim dengan tujuan yang ikhlas untuk mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kita kurniaan yang terbaik, dan kurniaan yang terbaik yang saya kira semua bersetuju dengannya, iaitu mendapatkan syurga yang tertinggi. Mudah-mudahan itulah tempat kembali kita semua nanti biidznillah ta'ala. Yang berikutnya, orang-orang yang hendak mendapatkan gelar dalam diri dia untuk menjadikan diri mereka itu sebagai ahli Al-Quran yang sebenar, mereka hendaklah bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Bukan setakat kita kata pembacaan yang biasa, bahkan mereka itu bertujuan untuk nak memahamkan diri mereka dengan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Bukan takat nak mencapai khatam semata-mata, tetapi mereka juga berkeinginan untuk memahami apakah bicara Allah kepada mereka. Ini merupakan satu tuntutan yang besar,
seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-82. Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka itu hendak mentadabburkan akan Al-Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha? Dalam surah Muhammad ayat yang ke-24 Allah menyatakan tidakkah mereka itu hendak mentadabburkan akan Al-Quran, ataupun sebenarnya kalau mereka langsung tidak memiliki keinginan untuk memahami makna-makna di balik ayat yang telah diturunkan oleh Allah, adakah sebenarnya jiwa mereka itu sebenarnya telah pun dilitupi ataupun ditutup oleh Allah daripada mengambil sesuatu manfaat daripada ayat yang telah diturunkan kepada mereka untuk mereka baca, untuk mereka memahami akan maknanya, untuk mereka bertadabbur dengannya. Yang berikutnya daripada akhlak yang perlu ada dalam diri mereka yang ingin mendapat julukan ahli Al-Quran, hendaklah mereka itu berusaha untuk menghafaznya dengan hafazan yang sebenar-benarnya, membaca, mengingatnya, menyimpan Al-Quran dalam dada-dada mereka. Mudah-mudahan dengannya mereka hidup dan dengannya mereka mati. Inilah yang telah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala alaihim, khususnya ahli Al-Quran yang hidup dengan Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah daripadanya. Apa yang mereka terima daripada Al-Quran bukan takat dicetak ataupun ditulis atas lembaran-lembaran yang terpisah, tetapi mereka cuba untuk menghimpunkan dalam dada-dada mereka. Apa yang mereka dengar, mereka usaha untuk hafal, untuk terima dengan jiwa mereka sebenar-benarnya, sehinggalah ianya bersebati dalam hidup mereka. Inilah menjadi keperluan bagi kita. Siapa yang berupaya untuk menghafaz Al-Quran, bermula daripada ayat pertama dalam turutan Al-Quran sehingga dalam turutan yang terakhir, mudah-mudahan mereka akan melihat apakah kelebihan Al-Quran untuk mereka yang menghafaznya dengan hafaz yang sebenar, bukan hafaz untuk tujuannya takat diberikan gelaran Al-Hafiz, ataupun setakat kita kata nak untuk mendapatkan julukan bagi manusia, dia telah menghafal akan Al-Quran, sehingga bila mana dia hafal, dia bukan takat Al-Hafiz, dikatakan kepada dia Al-Habis. Apa dia Al-Habis ni tuan-tuan? Hafal kemudian lupa, hilang habis apa yang telah dihafal. Bukan begitu. Kita nak hafaz ni maksudnya kita nak pelihara Al-Quran, kita nak jaga Al-Quran, supaya bila mana kita jaga Al-Quran, seperti mana Allah telah menjanjikan pemeliharaannya terhadap Al-Quran yang telah diturunkannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizin. Kamilah yang sesungguhnya yang telah menurunkan akan Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan akan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah yang memeliharanya. Allah yang memelihara Al-Quran. Maka bila mana kita menghafal Al-Quran, kita memeliharanya, mudah-mudahan Allah memelihara kita sebagai sebahagian daripada pemeliharaan Al-Quran itu sendiri. Yang berikutnya antara yang menjadi keperluan untuk kita mendapat julukan ahli Al-Quran di hadapan Allah satu ketika nanti, bila mana kita baca Al-Quran, tunaikanlah akan hak-hak Al-Quran. Antaranya pastikan bacaan kita mematuhi hukum hakam tajwid seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah. Warattilil Qur'ana tartila, kata Ibnu Katsir, bacalah dengan penuh berhati-hati, jagalah panjang dan juga pendeknya, jagalah dengung dan juga sebutannya, jagalah sekalian hak-hak setiap daripada huruf, setiap daripada kalimah, setiap daripada ayat, setiap daripada surah, setiap daripada perintah dan juga larangannya. Kita jaga sungguh-sungguh. Pada ketika itulah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaat sebenar daripada Al-Quran. Ia akan menjadi hujah buat diri kita, bukan hujah ke atas kita. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah memberikan pesannya. Katanya, la tanturuhu nathra ad-daqal wa la tahudduhu hadda asy-syi'r faqifu 'inda ajaibihi wa harriku bihi al-qulub. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam memberi pesan kepada mereka yang hidup dengan Al-Quran ini, janganlah kalian menghamburkan Al-Quran itu daripada mulut-mulut kalian seumpama buah kurma yang gugur daripada tangkainya berhamburan begitu sahaja. Sebaliknya, bila mana kita menuturkan akan ayat-ayat Allah, usahakanlah untuk menyampaikannya sebaik yang mungkin. Kita faham sifat manusia mungkin ada kesilapan, tetapi sebaik yang mungkin kita peliharanya
apa yang kita tidak upaya disebabkan oleh kelemahan-kelemahan kita, mudah-mudahan Allah mengampunkan kita. Kita tahu tanggungjawab kita, jagalah Al-Quran dengan sebaiknya. Jangan kita hamburkan begitu sahaja sehingga hilang nilai sebenar Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Jangan dihamburkan Al-Quran daripada mulut kalian seumpama buah-buah kurma yang gugur daripada tangkainya berhamburan begitu sahaja. Jangan kalian membaca Al-Quran seperti mana kalian membaca akan syair. Syair-syair kalau dibacakan dengan rentak ataupun tempo yang salah pun, ianya tidak memberikan apa-apa makna, melainkan mungkin didengar sahaja tidak sedap. Tetapi Al-Quran, seandainya ianya dihamburkan sebegitu rupa, ianya akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah juga pesan daripada Ibnu Mas'ud, qifu 'inda ajaibihi. Bila mana kita baca Al-Quran, berhentilah pada keajaiban-keajaiban daripada mukjizat-mukjizat Al-Quran yang kita akan dapat lihat menerusi pembacaan kita. Waharriku bihil qulub. Pastikan bacaan kita itu sampai mampu untuk menggerakkan hati kita, untuk menjadikan diri kita lebih beriman kepada Allah, untuk menjadikan kita lebih taat kepada Allah, untuk menjadikan kita tidak ada impian yang lain melainkan untuk menjadikan kita ini berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Ini antara perkara yang dapat kita kongsikan daripada sebahagian daripada rantaian akhlak-akhlak yang perlu ada dalam diri mereka yang ingin merantai kehidupan mereka dengan Al-Quran, iaitu mengikat sungguh-sungguh diri mereka dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini seperti mana yang telah diperingatkan oleh Nabi SAW, rontaannya untuk melepaskan diri daripada seseorang, ianya lebih hebat daripada rontaan seekor unta liar. Andai kata kita tidak mengikatnya kuat dalam hidup kita dengan amalannya, dengan kefahamannya, dengan ikatan yang bersungguh-sungguh pada jiwanya, Al-Quran mungkin berlalu pergi daripada hidup kita, sedangkan kita telah kehilangan kebaikan yang besar, iaitulah Al-Quran yang telah diturunkan satu ketika kepada Nabi SAW, dikongsikan dengan kita mukjizatnya itu dengan umatnya ini, sehinggalah ianya satu masa nanti seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa yang sedang kita lakukan ini, Al-Quran yang kita bawa bersama-sama sempena dengan Ramadan ini, sehinggalah kita mati nanti insya-Allah, kedua-duanya akan datang memberikan syafaat buat seseorang hamba pada hari akhirat kelak. Mudah-mudahan inilah janji yang kita akan lihat setelah daripada kita benar-benar menunaikan akan hak Al-Quran, iaitulah antaranya berakhlak dengan akhlak ahli Al-Quran yang sebenar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.